Baiklah, saya awali pembentangan kami dengan menjelaskan definisi kata entry ataupun kata masukan. Baiklah, dalam paparan slide, menurut Khairuddin Muhammad 2014, beliau mendefinisikan kata entry sebagai satu ungkapan utama yang terdapat di dalam kamus yang disertai dengan takrif dan maklumat lain seperti kelas kata, etimologi, dan contoh penggunaan dalam ayat. Kata entry juga dikenali sebagai kata masukan, yaitu menurut Kamus Dewan pada tahun 2005. Oleh itu dapat disimpulkan bahwa kata entry ataupun kata masukan ini ialah perkataan-perkataan bahasa Melayu ataupun bahasa lain yang telah dikaji dan dimasukkan di dalam kamus mengikut urutan abjad, dan perkataan itu akan diberi maklumat tambahan seperti makna perkataan tersebut, golongan kata perkataan tersebut, dan juga cara untuk menggunakan perkataan tersebut di dalam ayat. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis kata entry atau jenis-jenis kata masukan. Entry dalam kamus terdiri daripada pelbagai jenis kata, iaitu yang pertama, akar kata. Akar kata ialah bentuk morfem terikat, bukan imbuhan, yang tidak bertaraf kata dan berpotensi untuk menerima imbuhan atau bergabung dengan kata lain. Misalnya, tani dalam bertani, lari dalam berlari. Yang kedua ialah kata bersisipan. Kata bersisipan ialah kata dasar yang menjadi sisipan, iaitu sisipan el, en, dan in. Sebagai contoh, kata dasar gentar menerima sisipan iaitu menjadi gementar. Contoh lain, tunjuk menerima sisipan el menjadi telunjuk. Yang ketiga ialah kata berawalan. Kata berawalan ialah kata dasar yang menerima awalan seperti per, ke, dan se. Contohnya, perhati menerima imbuhan awalan memerhati dan juga memperhati. Yang keempat ialah kata atau frasa asing. Kata atau frasa asing yang dijadikan entry ialah kata atau frasa yang telah diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Jenis kata entry yang kelima ialah kata berawalan juru. Dalam bahasa Melayu, juru berfungsi sebagai awalan. Dari segi maknanya, juru bermakna ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud pekerjaan dalam kata dasar. Awalan ini boleh bergabung dengan kata nama, kata kerja, dan kata akar. Sebagai contoh, juru wang, juru jual, juru terbang, dan sebagainya. Jenis kata entry yang seterusnya ialah kata berimbuhan asing. Kata berimbuhan asing ialah kata dasar yang menerima imbuhan asing seperti bi, maha, mikro, wan, wi, dan ia. Contohnya, mahasiswa dan budayawan. Yang ketujuh pula ialah prakategori. Entry prakategori ialah entry yang terdiri daripada perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri. Perkataan tersebut perlu diberikan imbuhan, digandakan atau digabungkan dengan kata dasar yang lain. Contohnya, adu menjadi beradu, bati menjadi sebati. Kata entry yang seterusnya ialah flora dan fauna. Entry flora dan fauna ialah entry yang terdiri daripada nama tumbuhan dan binatang ataupun haiwan. Jenis-jenis kata entry atau kata masukan yang kesembilan ialah akronim ataupun singkatan. Akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diucapkan. Sebagai contoh, perkataan adun yang merupakan akronim bagi Ahli Dewan Undangan Negeri. Akronim adun ini terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama dalam setiap perkataan. Seterusnya ialah huruf Rumi dan Jawi ataupun Arab dan juga Yunani.
Huruf-huruf seperti huruf Rumi, Jawi atau Arab dan Yunani ini juga turut dijadikan entry dalam kamus seperti huruf alif dan juga huruf ta. Kata seruan dan makian juga merupakan jenis kata bagi kata entry dan juga kata masukan. Kata seruan ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan pelbagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Contohnya, o, dan juga adu. Manakala kata makian ialah kata yang kasar dan keji yang digunakan untuk menghina atau memarahi seseorang. Contohnya seperti cis. Jenis kata entry atau kata masukan yang ke-12 ialah kata ganda. Kata ganda merupakan salah satu bentuk kata yang produktif dalam bahasa Melayu. Terdapat 3 bentuk kata ganda yang dijadikan entry dalam kamus, yaitu kata ganda separa seperti tetikus, kata ganda semu seperti anai-anai, dan juga yang terakhir ialah kata ganda berentak seperti bolak-balik. Selanjutnya ialah gabungan kata. Gabungan kata yang terbentuk daripada gabungan 2 kata dasar atau lebih. Kata ini boleh terdiri daripada frasa, kata majmuk dan juga simpulan bahasa, seperti perkataan jual beli dan juga kaji hayat. Di samping itu, nama khas juga merupakan jenis kata yang tergolong dalam kata entry dan juga kata masukan. Nama-nama khas ini meliputi nama negara, negeri, bangsa atau suku kaum, kitab, perayaan, bulan, dan lain-lain turut dijadikan entry dalam kamus. Contohnya, Johor yang merujuk kepada nama bagi sesebuah negeri, manakala Oktober merujuk kepada bulan, dan yang terakhir yaitu Quran merujuk kepada kitab bagi umat beragama Islam. Jenis kata entry atau kata masukan yang terakhir ialah sapaan atau rujukan hormat, jawatan, pangkat, dan juga pingat. Sapaan atau rujukan hormat, gelaran, jawatan, pangkat, dan pingat juga dijadikan entry dalam kamus. Sebagai contoh, YB yang bermaksud yang berhormat. Saya beralih pula kepada kata standard. Baiklah, apakah itu kata standard? Kata standard ialah satu bentuk perkataan yang dari segi ejaannya adalah diiktiraf betul dan juga rasmi dalam penggunaan formal dan tidak formal. Dan perkataan ini juga ditakrifkan, telah pun ditakrifkan dalam sesebuah kamus. Dan kita dapat lihat juga bahawa tujuan penggunaan kamus itu sendiri adalah untuk mendapatkan kaedah ejaan yang betul bagi sesuatu kata. Contohnya, ejaan yang betul untuk perkataan kahwin ialah KHWIN, bukannya KHAWIN. Oleh itu, pengguna haruslah merujuk kamus sebagai satu rujukan utama untuk mencari cara mengeja sesuatu perkataan. Dan ini juga disokong oleh ASMA 1975 yang mengatakan bahawa pengguna kamus ingin mendapatkan kaedah ejaan yang betul bagi sesuatu kata. Baiklah, saya teruskan ke paparan yang selanjutnya. Ejaan merupakan asas pembentukan maklumat ortografi yang dipersembahkan oleh pekamus dan dirujuk oleh pengguna kamus. Maknanya di sini, ejaan akan memaparkan maklumat yang standard dan juga betul. Dan maklumat yang betul itu dapat dirujuk pada kamus. Seterusnya, perkataan yang diturunkan di akhir takrif bentuk standard ini yang kebiasaannya diberi rujuk silang merupakan variasi kepada kata standard yang terdiri daripada variasi kata dan juga variasi ejaan. Dan DBP pada 2001 juga menekankan bahwa ejaan yang digunakan dalam kamus adalah berasaskan daftar kata bahasa Melayu. Oleh itu, rujukan dalam kamus adalah dari segi ejaan adalah yang paling tepat kerana telah pun dikaji dan disusun dengan tepat oleh
ahli bahasa. Baik, seterusnya kita masuk pada variasi kata. Variasi kata disenaraikan dalam kamus untuk kepentingan kajian bahasa. Variasi kata dan bentuk standardnya akan dapat dimanfaatkan oleh pengkaji melalui rujuk silang yang terdapat dalam kamus. Pada kebiasaannya, variasi kata disenaraikan dalam kamus hasil daripada pelat atau kegagalan menyebut perkataan dengan betul atau tepat, seperti kata lafal yang bentuk standardnya ialah lafaz, dan seperti perkataan kanduri yang bentuk standardnya ialah kenduri. Seterusnya kita masuk kepada variasi ejaan. Variasi ejaan dalam kamus dimuatkan bagi bentuk kata yang tertentu sahaja. Dalam konteks ini, tanda anak panah dijadikan sebagai rujuk silang bagi merujuk kepada bentuk serta ejaan kata yang standard. Dalam variasi ejaan, perkataan dalam ejaan yang lama tidak lagi digunakan dalam penulisan bagi mengelakkan kesulitan kepada pengguna kamus. Berikut merupakan contoh-contoh variasi ejaan. Yang pertama, perkataan genjak telah berubah menjadi ganjak yang bermaksud beralih. Contoh kedua dan ketiga merupakan contoh dalam sistem ejaan Rumi lama. Bagi sistem ejaan Rumi baru, perkataan zat telah menggugurkan huruf D membentuk kata zat, manakala perkataan syarat yang menggunakan SH telah diubah menjadi SY, yaitu syarat. Contoh variasi ejaan yang kedua adalah melibatkan kepada peraturan keselarasan vokal bagi suku kata akhir tertutup seperti tidur menjadi tidur, usik menjadi usik. Bagi contoh variasi ejaan yang ketiga, yaitu yang terakhir, ialah melibatkan peraturan penggunaan gugus konsonan, yaitu perkataan kritik kepada kritik yang merupakan gugus konsonan KR. Itu saja daripada kumpulan 5. Sekian, terima kasih.